memulakan pembelajaran, Cikgu mau catat kehadiran dulu. Oke, Semua hadir? Semua hadir, Cikgu. Semua hadir, Cikgu, tiada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Tiada. Saya ada minggu lalu. Oh, Evelyn, minggu lalu kamu tidak hadir kan? Ya, Cikgu, saya sakit perut, tapi saya sudah pergi hospital dan saya sudah dapat MC dan saya akan bagi Cikgu nanti. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi semua sehat hari ini? Sehat, Cikgu. Oke, syukur. Oke, jadi pada minggu lepas kita belajar tentang topik. Topik 8, Cikgu. Kedaulatan Malaysia. Oke, di bawah subtopik. Ancaman pendatang tanpa izin mati. Oke, bagus. Oke, jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran untuk topik yang baru, Cikgu mau mengimbas dulu kamu punya pemahaman ataupun kamu punya ingatan. Sama ada kamu masih ingat ataupun kamu masih memahami apakah yang dimaksudkan dengan pendatang asing. Oke, siapa mau jawab apakah yang dimaksudkan dengan pendatang asing? Saya, Cikgu. Oke, ya, Putri, silakan. Pendatang asing ini merupakan golongan ataupun orang yang masuk secara haram dalam negara kita. Maksudnya tidak ikut undang-undang, melalui penyeludupan ataupun masuk melalui jalan tikus. Itu je pemahaman saya, Cikgu. Oke, betul. Pendatang asing ini adalah orang-orang yang memasuki negara kita tanpa izin. Betul. Oke, baiklah. Kita sudah pun memahami apakah yang dimaksudkan dengan definisi pendatang asing. Jadi, apakah masalah yang wujud akibat daripada kedatangan pendatang asing? Siapa mau menjawab? Saya, Cikgu. Oke. Setahu saya, Cikgu, masalah yang wujud disebabkan oleh pendatang tanpa izin adalah seperti penyebaran penyakit berbahaya. Dia boleh menyebabkan masalah penempatan di negara kita dan seterusnya, juga meningkatkan jenayah. Jadi boleh kamu kupas sedikit apakah yang dimaksudkan dengan peningkatan jenayah? Peningkatan jenayah. Orang yang pendatang tanpa izin ni, dorang datang sini secara haram. Jadi bila dorang mau cari duit, dorang boleh main ragut-ragut sembarangan, ambil main ragut-ragut orang, ambil duit begitu. So dorang tidak rekod. Cikgu. Oke, betul. Yang lain boleh paham juga apakah punca-punca yang wujud akibat daripada kedatangan pendatang asing? Boleh, Cikgu. Oke, seterusnya Cikgu juga mau tanya apakah kesan akibat daripada kedatangan pendatang asing? Kesan, Cikgu. Iya. Setahu saya kesan dia menyebabkan penyakit juga, Cikgu. Kesan, Cikgu. Kesan sudah, sekarang punca. Iya, ya, punca. Apakah punca yang disebabkan oleh pendatang asing? Punca pendatangan asing di Malaysia. Keuangan, Cikgu. Maksudnya? Orang ingin mencari pekerjaan di negara kita yang aman, damai, makmur, dan sejahtera. Ya, betul, Fitri. Itulah jawaban yang Cikgu mau. Oke, baiklah. Soalan yang ketiga, apakah langkah-langkah untuk mencegah ataupun untuk menangani kemasukan pendatang asing di Malaysia? Siapa mau jawab? Oke, Ivy yang Comel mau coba. Oke, teruskan Ivy. Langkah-langkah dia yang pertama ialah memantapkan penguasaan undang-undang. Yang kedua, memantapkan hukuman. Yang ketiga, mengadakan kesedaran di dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan juga memberikan kesedaran di dalam kalangan kita juga lah. Dan yang terakhir, mengadakan dasar yang berkaitan dengan EATI. Oke, boleh kamu kupas satu isu ataupun satu langkah bagi menangani kemasukan pendatang asing yang kamu rasa lebih mudah untuk kamu paham, untuk kamu kupas? Yang saya tahu dia memantapkan penguasaan undang-undang saja. Orang yang memasuki Malaysia tanpa izin ataupun dokumen yang sah akan dikembalikan semula ke negara asal mereka. Sebagai contohnya, PATI yang datang daripada Indonesia tanpa dokumen yang sah. Oke, betul. Itu bukan untuk diri kamu sendiri dulu. Oke, jadi di sini Cikgu tahu bahwa kamu semua menguasai objektif ataupun hasil pembelajaran kita pada minggu lepas. Oke, jadi sebelum Cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan menerangkan objektif pengajaran. Oke, jadi objektif pengajaran untuk bab
bab 8 yaitu berkenaan dengan isu rasuah di Sabar terbahagi kepada 2. Yang pertama, di akhir pembelajaran pelajar-pelajar dapat menjelaskan definisi dan punca berlakunya Rasuah. Oke, jadi nanti Cikgu harap semua pelajar dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dan kamu dapat mengetahui mengenai dengan definisi dan juga punca berlakunya rasuah. Oke, yang kedua, menjelaskan kesan dan langkah-langkah untuk menangani rasuah. Kita sudah tahu definisi, punca. Setelah itu kita akan membincangkan mengenai dengan kesan dan langkah-langkah menangani rasuah. Oke. Sebelum itu, Cikgu mau tanya, siapa yang paham tentang rasuah? Saya Cikgu. Ya, Fitri, apa yang Anda paham tentang rasuah? Rasuah adalah seperti kita menerima duit ataupun sesuatu daripada individu yang menginginkan sesuatu daripada kita. Oke, betul. Oke, siapa lagi mau coba apa yang Anda paham tentang rasuah? Saya Cikgu. Rasuah ini ialah salah satu bentuk penyalahgunaan kuasa. Oke, itu yang saya paham. Oke, Bilin, apa yang Anda paham tentang rasuah? Bagi saya, Cikgu, apa-apa yang berkait memberikan ganjaran dari segi berbagai bentuk uang ke apa-apa sudah dikira sebagai rasuah. Oke, jadi semua jawaban kamu adalah betul. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, Cikgu akan memberikan kamu surat kabar. Oke, jadi Cikgu mau kamu tengok surat kabar tersebut. Apa yang kamu dapat lihat mengenai isu semasa mengenai dengan rasuah? Siapa yang paham tentang surat kabar tersebut? Saya Cikgu. Ya, Fitri. Yang menunjukkan penjahat awam yang terlibat dengan kes jenayah rasuah. Iya, betul. Oke. Isu rasuah ini sebenarnya sudah banyak berlaku di Malaysia, bukan saja di Malaysia, tetapi juga berlaku di luar negara seperti Indonesia dan juga negara-negara membangun yang lain. Oke, Cikgu ingin menjelaskan definisi rasuah supaya kamu lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan rasuah. Ya, betul. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yaitu SPRM mendefinisikan rasuah sebagai perilaku penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Siapa yang boleh bagi tahu Cikgu apakah yang dimaksudkan dengan suapan? Ada yang paham? Saya Cikgu. Ya, Fitri, apa dia? Sogokan atau pemberian. Oke, betul. Siapa lagi mau coba? Tidak tahu sudah Cikgu. Oke, suapan ini terdiri daripada uang, hadiah, bonus, undi perkhidmatan, jawatan, upah, dan sebagainya. Oke. Menurut Badan Pencegah Rasuah Malaysia, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama. Minggu lepas kan Cikgu ada bagi tahu supaya kamu mencari maklumat mengenai dengan rasuah. Siapa yang boleh bagi tahu Cikgu apakah 4 kesalahan rasuah yang utama? Saya Cikgu. Ya, Yang pertama, meminta atau menerima rasuah, apa saja bentuk rasuah. Yang kedua, menawar atau memberi rasuah. Yang ketiga, membuat tuntutan palsu. Dan yang keempat, menyalahguna jawatan ataupun kedudukan. Iya, betul. Jadi demikianlah 4 kesalahan utama dalam rasuah. Oke, siapa yang boleh bagi tahu Cikgu apakah badan yang bertanggung jawab untuk mencegah rasuah? SPRM Cikgu. Iya, betul. Apa yang dimaksudkan dengan SPRM, Fitri? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Iya, betul. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah
atau singkatannya BPR, ialah sebuah pertubuhan kerajaan Malaysia yang mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai sebuah jabatan penuh. Akhirnya pada 1 Januari 2009 ia digubal dan diolah semula untuk menjadi SPRM. Oke. Seterusnya kita akan berbincang tentang punca berlakunya rasuah. Sebenarnya ada banyak punca yang disebabkan rasuah ataupun punca berlakunya rasuah. Jadi cikgu cuma akan memberikan kamu 2 punca berlakunya rasuah. Yang pertama adalah kelemahan pribadi, seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahwa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1000 alasan pribadi. Saya percaya di sini bahwa setiap kita mempunyai agama, betul? Betul. Oke, Islam, Kristen, dan sebagainya. Jadi semua agama ini melarang kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya rasuah. Iya, betul. Oke. Punca berlakunya rasuah yang kedua adalah politik. Sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan, menagih populariti, dan sebagainya. Oke, contohnya pilihan raya umum. Sebelum pilihan raya umum dimulakan ataupun dilancarkan, ahli politik berusaha untuk mendapatkan populariti ataupun kuasa dan memberikan rasuah kepada orang ramai untuk mengundi beliau semasa pilihan raya. Boleh paham setakat ini? Boleh. Oke. Yang kedua, oke, kita sudah pun berbincang tentang punca berlakunya rasuah. Yang kedua, cikgu akan mengupas tentang kesan rasuah. Kesan rasuah ini pun juga ada banyak, tapi cikgu cuma akan mengupas 3 sahaja. Oke, yang pertama adalah menjejaskan image negara. Apabila kes ini berlaku, yaitu isu rasuah, kes ini akan menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap kecekapan sistem perundangan di negara kita. Ya, betul. Pihak luar akan memandang serong dan keadaan ini pastinya menjejaskan kedatangan pelabur asing di negara kita. Oke, sekiranya negara terpaling dengan isu rasuah, negara-negara lain akan kehilangan minat untuk melabur di negara kita. Ada paham setakat ini? Paham, cikgu. Yang kedua adalah kos taraf hidup meningkat. Dengan kenaikan harga barang dan perkhidmatan, ekoran pengeluar dan penjual menampung kos rasuah dengan menaikkan harga. Hal ini akan membebankan rakyat, terutama yang berpendapatan rendah. Yang kaya semakin kaya, manakala yang miskin semakin miskin. Ya, betul. Quality infrastruktur terjejas. Misalnya dalam proyek pembinaan jalan raya di mana berlaku rasuah yang melibatkan kontraktor. Kesannya jalan raya rosak dan terpaksa menggunakan uang yang banyak untuk membaik pulih. Jadi apakah langkah-langkah untuk mencegah rasuah? Siapa yang mengantuk? Tidak, cikgu, masih fokus. Tadi saya nampak si Ivy mengantuk. Oke, Ivy. Cikgu tahu-tahu sudah saya mengantuk. Sila tulis langkah-langkah mencegah rasuah di depan. Oke, terima kasih Ivy. Oke, cikgu. Oke, masih mengantuk lagi? Tidak, sudah. Bagus. Oke. Mari kita baca bersama-sama. Langkah yang pertama apa? Memantapkan iman. Yang kedua? Meningkatkan penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga? Pendidikan. Oke, yang pertama, memantapkan iman. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada siapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Maksudnya di sini, walaupun kita diberikan uang, tetapi kita tidak terima sebab kita mempunyai iman yang tinggi. Seseorang dapat mengawal diri agar tidak tergoda dengan habuan yang diberikan. Yang kedua adalah meningkatkan
berdasarkan penguatkuasaan undang-undang, pihak kerajaan harus mengenakan denda 10 kali ganda sejumlah uang yang diterima atau diberi dan hukuman penjara selama 10 tahun ke atas orang yang menerima rasuah dan memberi rasuah. Hal ini pastinya menyebabkan orang ramai berpikir sebelum bertindak untuk melakukan rasuah. Oke, jadi Cikgu sudah pun menjelaskan definisi rasuah, punca rasuah, kesan rasuah, dan langkah rasuah. Sekarang kita masuk dalam aktiviti berkumpulan. Cikgu sudah menyediakan kertas manila di depan. Cikgu memberikan kamu kebebasan untuk memilih bentuk, bagaimana bentuk yang kamu mahu, sama ada dalam bentuk peta minda ataupun kamu buat dalam bentuk gambar raja, mana-mana saja. Itu tergantung kepada kamu. Jadi Cikgu mahu kamu membentang mengenai dengan punca, kesan, dan langkah rasuah. Cikgu tidak mahu pembentangan kamu sama dengan apa yang Cikgu jelaskan sebentar tadi. Boleh paham? Boleh. Ada pertanyaan? Tidak. Maksudnya cikgu kami punya jawaban kena lain daripada apa yang cikgu bagi tadi lah. Iya, betul Girin. Tidak boleh sama dengan apa yang Cikgu sudah jelaskan. Oke, ada lagi persoalan? Tidak. Oke, jadi Cikgu berikan kamu masa selama 2 menit untuk menulis kamu punya pembentangan sebentar nanti. Siapa ketua? Dia cukup. Siapa? Si Evelyn. Oke, Evelyn akan menjadi ketua. Di sini juga Cikgu sudah pun menyediakan marker pen. Jadi kamu tulis di Iya, atas asisten juga. kertas manila. Fitriani. Fitriani kah Evelyn? Assistant. Sini Oh, cukup. oke, asisten. Pastikan apa yang kamu buat ini cantik, menarik, dan mudah dipahami. Apa? Apa? Aku lengkap. Cikgu dalam bentuk peta binaran, Cikgu. Iya, itu Buat itu ada tergantung bagus, kepada ya. kamu. Oke. Oke, jadi oke, siapa dulu yang membentang? Kumpulan kami, Cikgu. Oke, kumpulan 1 dipersilakan untuk membentang hasil perbincangan kamu sebentar tadi. Oke, kalau Cikgu bilang start, baru boleh mulai. Cikgu di sini sudah Cikgu boleh nampak. Sekarang saya akan bentangkan bagian punca, di mana punca individu ataupun masyarakat melakukan rasuah. Yang pertama adalah disebabkan keterdesakan hidup. Kenapa keterdesakan hidup? Sebab seperti yang kita sedia maklum, ada orang yang tidak memiliki uang yang banyak, jadi mereka terdesak untuk menyerah hidup dan jadi terpaksa buat rasuah. Berbeda dengan yang kedua, punca dia juga adalah disebabkan tamak. Orang itu sudah kaya, tetapi dia ingin tambah kaya, jadi disebabkan sifat ketamakan dia menyebabkan dia melakukan rasuah. Seterusnya rekan saya, Fitri. Oke. Cikgu, seterusnya sini kau pegang. Seterusnya pesan tindakan rasuah. 1. Peruntuhan akhlak dalam masyarakat. Maksudnya di sini nilai-nilai mulia dalam masyarakat kita semakin luntur apabila kegiatan ataupun perbuatan rasuah ini semakin meningkat. Pesan yang kedua adalah menjejaskan accountability pentadbiran negara. Ini menyebabkan masyarakat tidak akan percaya lagi dengan ketulusan ataupun sifat amanah, jujur dalam pentadbiran ataupun jabatan-jabatan di dalam pentadbiran negara kita, Cikgu. Oke. Seterusnya saya akan membentangkan langkah. Langkah yang pertama ialah pemantapan subjek pendidikan moral.
bukan di bangku sekolah SMK saja, tetapi melalui institusi pengajian, sama ada degree, diploma maupun master dan juga PhD. Sebab apabila kita mempunyai penghayatan kepada subjek pendidikan moral ini, secara tidak langsung kita dapat menerapkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan seharian kita. Jadi kita boleh mencegahlah perbuatan kita yang rasa ingin tamak itu. Oke, yang kedua, melalui didikan agama. Ini merangkumi masyarakat dan juga ibu bapak yang mereka perlu mendidik anak-anak daripada kecil sampai besar supaya dia orang tidak mau makan suapan rasuah. Oke, itu saja cikgu. Ada persoalan cikgu? Oke, selesai itu saja, bagus. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Berarti di depan. Oke, baiklah. Jadi semua ahli kumpulan sudah pun membentang. Jadi apa yang cikgu dapat kenal pasti, pembentangan berjalan dengan baik. Setiap isi dikemukakan dengan baik dan juga mempunyai bukti. Di sini cikgu dapat tahu bahwa kamu memahami hasil ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kamu sudah pun membuat pembentangan dengan baik. Sekarang kita akan masuk dalam penilaian. Maksudnya di sini cikgu akan memberikan kamu soalan struktur untuk menguji pemahaman kamu. Boleh paham? Boleh. Cikgu tidak banyak. Cikgu cuma memberikan kamu 3 soalan struktur saja. Tidak susah. Lagipun kalau kamu fokus dengan apa yang cikgu ajar sebentar tadi, kamu pasti dapat menjawab soalan ini dengan mudah. Boleh paham? Boleh, Cikgu. Oke, jadi di sini ada 3 soalan struktur. Cikgu akan memberikan kamu masa selama 3 menit untuk menjawab soalan struktur ini. Selepas kamu menjawab soalan struktur, kita akan bincang bersama-sama apakah jawaban bagi soalan struktur ini. Boleh? Boleh. Oke. Tolong ketua kelas, tolong ahdikan kertas soalan kepada setiap kawan. Ada latihan? Nah, Cikgu lebih. Oke, terima kasih. Oke. Semua sudah dapat soalan? Sudah, Cikgu. Sekiranya ada pelajar yang tidak ataupun belum dapat soalan, sila beritahu cikgu. Oke, jadi cikgu bagi kamu masa selama 2 menit bermula dari sekarang untuk menjawab 3 soalan struktur. Boleh mulai kelas? Boleh, Cikgu. Oke. Soalan yang cikgu berikan ini tidak susah, senang saja menjawab. Kalau kamu fokus, dapatlah kamu jawab. Siapa sudah siap angkat tangan? Cikgu belum. Oke, 2 orang sudah dapat jawab, tinggal seorang lagi. Lama lagi Fitri? Bijak, Cikgu. 2 menit sudah berlalu. Oke, Cikgu. Oke, siapa sudah siap angkat tangan? Saya. Oke, bagus. Oke, jadi cikgu mau kamu tukar kertas soalan dengan rekan yang lain. Oke, soalan yang pertama, siapa boleh baca? Saya cikgu. Oke, Evelyn, sila baca. Apakah definisi rasuah? Oke, apa jawaban dalam kertas itu? Jawaban si Fitri cikgu. Rasuah merupakan jenayah atau kesalahan undang-undang apabila seseorang mendapat kebebasan kontrak atau keistimewaan daripada pihak lain. Oke, betul. Ada jawaban lain? Tidak, Cikgu, sama aja. Sama saja. Lebih kurang. Oke,
Oke, maksudnya sama maksud, ukuran yang iya. berbeza. Ya, Cikgu. Oke, bagus. Oke, soalan kedua, siapa boleh baca? Saya Cikgu. Oke, Fitri, silakan. Apakah boleh bertanggung jawab mengawal rasuah 2 markah? Apa jawaban dalam kertas soalan tersebut? Jawaban CIB, Suruhanjaya Perkhidmatan Rasuah Malaysia SPRM. Ada lagi jawaban lain? Tiada Cikgu. Ada Cikgu, Sama tapi kah? benda yang sama lah juga dulu. Oh, oke. Soalan ketiga. Siapa boleh baca? Oke, saya Cikgu. Terus saya bagi skema jawaban ini ya. Iya, Cikgu boleh. jangan kasih salah. Berikan 3 langkah mencegah rasuah. Jawaban si Bilin yang pertama, memantapkan iman. Yang kedua, meningkatkan penguatkuasaan perundangan. Dan yang ketiga, melalui pendidikan. Betul kayak itu? Oke, betul. Jadi semua jawaban itu sama juga? Sama Cikgu. Ayat saja ada sedikit lain. Oke, jadi ini bermaksud semua jawaban kamu adalah betul. Betul. Cikgu merasa gembira karena semua pelajar cikgu dapat menjawab soalan dengan baik, dapat memahami apa yang cikgu ajar. Oke, jadi murid-murid, kita sudah pun berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, cikgu mahu semua pelajar ataupun 3 orang wakil sajalah untuk memberikan rumusan tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang boleh rumuskan mengenai dengan isu rasuah? Saya Cikgu. Iya, Fitri, teruskan. Menurut pendapat saya, rasuah adalah perbuatan yang tidak baik dan memberi kesan yang tidak bagus terhadap pertahanan negara dan juga masyarakat Cikgu. Oke, itu saja pendapat saya Cikgu. Ya. Ya. Ivy, Ivy bersedia sudah atau belum? Belum Cikgu. Oh, tidak apalah, kita Sibilin, ganti Cikgu. dengan Cikgu, Bilin. sibilin. Oke, Bilin dahulu baru Ivy, boleh? Oke, bagi pandangan saya Cikgu, untuk kesimpulannya, rasuah ini bukan saja merosakkan individu itu sendiri, tetapi juga kepada masyarakat sekeliling dan juga kepada negara, macam yang ini sebut. Itu saja. Sama saja. Berbeza sedikit lah. Kami memahami benda yang sama Cikgu. Tapi kamu memang paham lah Ya, tentang Cikgu. isu rasuah. Ya, Itu tidak Cikgu. mengapa. Oke, seterusnya Ivy. Cikgu, semua yang saya mau cakap, diorang sudah cakap, tapi saya mau cakap yang diorang belum cakap. Boleh kan Cikgu? Boleh, teruskan Ivy. Oke, apa yang saya pahami ialah berdasarkan 3 langkah yang saya pahami dalam pembelajaran kita pada hari ini, walaupun sudah terdapat usaha memantapkan iman, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang sama pendidikan kan, kita punya isu rasuah ini masih lagi tidak dapat dikawal dengan sepenuhnya. Jadi ini saya punya penambahan Cikgu. Secara tidak langsung keseluruhannya untuk mengawal isu rasuah ini, kita kena berganding bahu antara pejabat awam, masyarakat, dan juga semua entiti dalam negara kita, supaya kita dapat menghilangkan ini rasuah daripada terus berlaku. Betul Cikgu, saya sokong apa Ivy punya poin. Oke, jadi semua rumusan yang kamu buat adalah betul. Jadi cikgu rasa kamu memang paham mengenai dengan isu rasuah di Malaysia. Oke, jadi siapa yang ada soalan kamu boleh tanya cikgu. Ya, Bilin. Soalan saya Cikgu, dalam 1 ke 100 Cikgu, berapakah peratus bagi pandangan Cikgu lah, berapakah peratus Malaysia melakukan rasuah sehingga ke hari inilah? Oke, soalan yang bagus. Sebenarnya jika kita lihat dalam media sosial seperti surat kabar ataupun berita-berita harian, masih ada banyak lagi isu-isu rasuah berlaku di negara kita, khususnya Malaysia. Jadi pada pandangan cikgu, dalam kiraan peratus, cikgu boleh bagi dalam 60%. Karena masih lagi banyak isu-isu rasuah yang berlaku di negara kita. Boleh paham? Boleh, Paham, Cikgu. Oke, siapa lagi ada soalan? Setiap soalan sudah Cikgu, sukses paham semua sudah. Oke, bagus. Cikgu, Ivy. saya ada soalan. Ya, Fitri. Cikgu, seharusnya lihat
dalam berita di televisi, ramai penjawat awam yang terlibat dengan rasuah telah ditangkap ataupun ditahan preman. Tapi dalam masa lepas itu mereka akan dibebaskan. Jika keadaan seperti itu, bagaimana kita hendak menghentikan kejadian ataupun jenayah rasuah ini, Cikgu? Cikgu sudah katakan tadi langkah-langkah untuk mencegah rasuah, yaitu memantapkan penguatkuasaan undang-undang, di mana hukuman berat dikenakan terhadap orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Oke, ada lagi soalan? Tidak, Cikgu. Oke, jadi Cikgu rasa sampai di sini saja kelas kita. Jadi pada minggu depan kita akan belajar tentang topik baru. Jadi Cikgu mahu kamu baca dan cakna tentang isu semasa. Karena isu semasa ini sangat penting bagi meningkatkan tahap pemahaman ilmu pengetahuan kita. Karena pengajian Malaysia merupakan mata pelajaran yang sentiasa di mana pelajar perlu sentiasa cakna tentang isu semasa dalam negara ataupun luar negara. Oke, jadi saya rasa itu sahaja. Terima kasih kelas. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Jumpa lagi. Iya, bye semua. Bye, Cikgu.